kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Al-Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13. Kedua, agama Hindu. Ucapkan kata-kata yang berfaedah, jangan ucapkan kata-kata yang tidak berfaedah di antara kata-kata. Maksud Qural ke-200. Agama Sikh, ucapan yang baik dan perlakuan yang berhemah adalah asas kepada kebaikan. Guru Dana Dev Ji. Keempat, agama Kristian. Dengan sedaya upaya, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Roma chapter 12 ayat 18. Kepercayaan semai. Kehidupan manusia dikawal oleh makhluk gaib yang dipercayai wujud di sekeliling mereka. Makhluk ini ada yang bersikap baik dan ada yang akan mengancam kesejahteraan hidup jika manusia melanggar pantang larang dan adat kepercayaan. Keenam, agama Buddha. Apa jua tindakan yang kamu lakukan, sama ada melalui tubuh badan, tutur kata atau niat, fikir dahulu sama ada akan memudaratkan diri sendiri, orang lain atau kedua-duanya. Majjhima Nikaya. Agama dan kepercayaan dihayati, negara harmoni. Mari kita baca petikan di bawah. Keesokan harinya, Eswari dan rakan-rakan berkumpul dan membincangkan hasil lawatan mereka. Eswari, banyak faedah yang kita peroleh daripada lawatan semalam. Ugong, memang betul. Apabila kita melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan demi keharmonian negara, kita dapat hidup berbaik-baik dan saling membantu antara satu sama lain. Chester, saya setuju. Semua ajaran agama dan kepercayaan mengajak kita hidup bersatu padu bagi mengelakkan permusuhan dan pergaduhan. Eswari, ya Chester, kalau kita mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan, kita akan hidup rukun dan damai. Negara akan terus harmoni dan makmur. Fahami ajaran pelbagai agama dan kepercayaan di bawah. Agama saya menggalakkan penganutnya supaya hidup aman damai. Perbalahan dan persengketaan dapat diselesaikan secara baik. Ajaran agama saya menghendaki kami menghormati agama dan kepercayaan kaum lain. Kami juga diajar untuk bekerjasama dan berbuat baik antara satu sama lain. Agama saya pula mementingkan ikatan persaudaraan untuk hidup bersatu padu dan harmoni. Penganut agama saya juga mementingkan hidup sejahtera. Kami diajar untuk menyayangi semua orang. Dalam agama saya, keharmonian masyarakat bermula dari dalam diri sendiri. Kami diajar untuk bersangka baik terhadap orang lain. Kepercayaan kami pula menekankan hubungan yang mesra antara manusia dengan alam sekitar dan alam semesta untuk hidup sejahtera. Agama dan kepercayaan dihayati, negara harmoni. Hayati dan fahami sajak di bawah. Ini negara kita. Ini negara kita, negara yang kita kasihi,
Di sini lahirnya sebuah cinta, meskipun berbeza agama dan kepercayaan. Ini negara kita, negara yang kita sanjungi. Ajaran agama dan kepercayaan kita patuhi, saling bertolak ansur dan menghormati. Ini negara kita, usah dilebarkan jurang perbezaan. Marilah kita pertahankan perpaduan, nikmat keharmonian dirasai bersama. Biar berlainan agama, biar berbeza kepercayaan, hasrat tetap sama, hidup bersatu dalam Malaysia. Bina perpaduan, eratkan hubungan, kekalkan kesejahteraan negara. Latihan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan demi keharmonian negara. Padankan cara yang betul untuk menyatakan bagaimana kita melaksanakan ajaran agama masing-masing dengan berkesan. Pertama, manusia telah diciptakan sebagai lelaki dan perempuan, pelbagai bangsa dan berpuak-puak supaya saling mengenali dan beramah mesra. Kedua, berfikir dahulu sebelum berbuat sesuatu dan berkata-kata, adakah perbuatan tersebut akan mendatangkan mudarat atau tidak? Ketiga, hiduplah dalam suasana yang sejahtera dan penuh dengan kasih sayang. Keempat, lebih baik berdiam daripada menuturkan kata-kata yang tidak berfaedah. Murid-murid, sila semak jawapan yang betul. Baca situasi yang diberikan, kemudian terangkan kepentingan apabila kita bertindak sedemikian. Pertama, Matthew dan isterinya bersabar dengan sikap jiran mereka yang sering membuang sampah di halaman rumah mereka. Apa kepentingannya? Kedua, Encik Lim seorang pengurus projek pembinaan. Dia menolak secara baik pemberian daripada wakil syarikat pembinaan kerana bimbang dikatakan menerima rasuah. Apakah kepentingannya? Ketiga, Ramona dan Darren bergaduh kerana salah faham. Ikhwan segera meleraikan pergaduhan mereka. Apakah kepentingannya? Murid-murid, sila semak jawapan yang betul. Tandakan betul pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Pertama, rakyat Malaysia amat prihatin terhadap nasib penduduk Aceh yang terjejas akibat bencana tsunami. Kedua, setiap agama melarang ibu bapa bersikap pilih kasih antara anak-anak. Ketiga, Islam menggalakkan penganutnya meraung ketika meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, Malaysia merupakan negara yang tidak pernah mengalami masalah gejala sosial. Kelima, masa depan sesebuah negara pasti akan terjejas jika rakyatnya sering memberi dan menerima rasuah. Murid-murid, sila lihat jawapan yang betul. Arahan, tuliskan perbuatan dan perasaan kamu berdasarkan gambar yang diberi. Murid-murid, sila lihat bahan grafik yang disediakan serta tulis perbuatan apa dan perasaan daripada bahan grafik tersebut.
Tuliskan amalan ajaran agama yang perlu dilaksanakan mengikut agama yang diberi di bawah. Pertama, agama Islam. Kedua, agama Buddha. Ketiga, agama Hindu. Nyatakan ajaran agama yang boleh diamalkan untuk keharmonian negara dalam rajah di bawah. Murid-murid, sila isikan peta buih berkaitan ajaran agama. Lengkapkan peta minda di bawah ini tentang kepentingan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan. Murid-murid, sila isi ruang di dalam peta buih berkaitan kepentingan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan. Soalan objektif. Pilih jawapan yang paling tepat. Murid-murid, sila perhatikan jawapan yang betul. Soalan subjektif. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Keharmonian, harga diri, bersyukur, undang-undang, bertanggungjawab. Nyatakan cara melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan. Sentiasa bersopan dan menghormati jiran, sentiasa menyayangi haiwan, sentiasa berbuat baik antara satu dengan yang lain, sentiasa bekerja sama dengan jiran. Sekian dulu daripada cikgu. Diharapkan murid-murid telah dapat memahami tajuk agama dan kepercayaan dihayati negara harmoni. Sampai jumpa lagi. Cikgu ucapkan selamat belajar.